Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, alright. So sekali lagi kita bersama hari ini. Alright guys, thank you for joining Jedi Clinic, sesi Jedi Clinic. Okay. Jadi Jedi Clinic ni biasanya lebih kepada orang kata apa, psikologi, technical analysis. Okay, macam semalam kita buat lebih kepada market review, betul? Okay. Alright guys. Alhamdulillah hari ini kita nak sambung satu lagi topik. Alright, satu lagi topik iaitu kita nak belajar pasal jets. Tapi hari ini specifically kita nak belajar pasal J-band. Okay, J-band bukan J-bond. Okay, J-band. Okay. Seperti yang kita sebut sebelum ni, okay, jets ada banyak komponen lain. Kalau yang tak tahu jets tu apa, jets tu adalah software yang trader gunakan, okay, yang software gunakan untuk membuat technical analysis supaya kita tidak perlu membuat kerja yang bersusah payah untuk buat technical analysis. Faham tak? Faham semua? Alright. So, kepada lagi-lagi kalau newbies, biasanya ada satu perkara yang kita kena buat iaitu kita panggil sebagai technical analysis. Maksudnya mengkaji chart. Okay, mengkaji chart di mana kita kaji dulu chart tu, alright, sesuai ke tak untuk kita buy atau sell. Kalau cakap macam ni rasa macam complicatednya sebab I trading pun tak tahu. Okay, I langsung tak tahu pasal trading. So, jets ni dia macam accelerate proses tersebut. Tapi macam mana pun trading ni kita kena belajar dululah. Bukan kata kalau pakai software ni terus faham semua benda, bukan. Software ni memudahkan semua kerja-kerja yang selepas you dah pandai trading tu, kerja-kerja nak trading tu dipermudahkan. Faham guys? Okay? Boleh? Alright. Okay. Kalau semua orang faham, okay, kat sini kita ada ramai yang memang dah gunakan lah. Kita ada lebih kurang dalam 200 lebih orang yang memang dah menggunakan jets dan alhamdulillah dah start profit. Alright? Okay. So, bila dalam fasa you nak bertrading, okay, dalam fasa kita nak bertrading sebenarnya first kali kita kena belajar basic trading tersebut. Alright, basic trading tu sendiri macam mana, dan selepas you habis belajar fasa trading tu, dah belajar semua benda daripada technical analysis, fundamental, pasal platform, semua kita dah faham, dan kita akan masuk ke satu bahagian iaitu di mana kita mengkaji chart. Alright, dalam mengkaji chart kita akan belajar chart pattern, support resistance, indicators. Alright, so kita dah akan belajar. Okay, bila kita dah faham, kita kena aplikasikan. Okay, masa nak aplikasikanlah jets ni datang untuk membantu korang. Okay, untuk membantu korang. Sebab apa? Sepatutnya untuk semua time frame kita kena kaji chart tersebut. Boleh? Okay, right. So, kepada siapa yang memang dah biasa masuk, alright, diorang akan nampak sebenarnya sebelum ni kita dah cover beberapa komponen dalam jets tu. Okay, komponen dalam jets tu biasanya ada banyak. Alright, komponen dalam jets tu ada banyak. Alright, okay. Kalau you tengok dekat ni adalah komponen-komponen yang ada dalam jets, okay? Untuk SNR dalam bentuk zone kita panggil sebagai komponen J zone, J trend untuk menunjukkan arah pergerakan channel trend tersebut. Okay. SNR dynamic iaitu kita panggil EMA, alright. SNR band ataupun kita panggil sebagai Jedi band, di mana band kita ada alert juga. Okay. Antara kelebihan dia adalah kita ada price action di mana kita ada Jedi candle, di mana you kena tahu pergerakan tiap-tiap jenis candle tu
untuk bullish ataupun bearish candles. Faham? Boleh? Alright. Puan Sanggita nampaknya masuk melalui Facebook. Okay. Alright. Yang seterusnya, sistem yang paling best sekali dengan JETS ni adalah, okay, sebenarnya masa I buat software JETS ni, ada seorang pernah tanya, boleh tak keluarkan alert? Boleh tak keluarkan alert? Maksudnya, takkanlah setiap masa kena tengok dah sampai zone, dah sampai terkeluar daripada Bollinger Band, dah keluar daripada trend. Boleh tak dia macam ada alert system? So kita datang dengan alert system. Kalau alert system tu maksudnya setiap kali dia sampai ke zone tempat yang boleh buy dan sell, dia keluarkan alert. Alright, keluarkan alert tu macam mana? Dia keluar pop-up, keluar message dan juga keluar bunyi. Okay, keluar bunyi alert. Alright. So itu adalah cara kita mempermudahkan lagi trading. So bayangkan nanti kalau you dah habis coaching, you kena faham semua konsep-konsep trading, you dah belajar pasal platform, dan bila you nak buat technical analysis, ada satu software yang dah buatkan kerja tu untuk you all. Okay. Contohnya macam yang semalam saya tunjukkan lah. Okay. Alright. So saya sharekan balik analisis semalam. Okay guys. So I tunjukkan dulu kalau tanpa software. Alright. Ini adalah technical analysis yang you akan nampak. Okay. Kosong. Apa pun tak ada. Alright. Kalau you buka apa-apa chart pun, dia kosong macam ni. Maksudnya you kena buat daripada A to Z. Semua kena buat sendiri. Betul tak? Okay. Alright. Ni kosong. Bila kosong, kat sini lah orang kata, oi susahnya saya nak buat. Macam saya tak faham apa yang saya tengah tengok ni. Okay. Apa yang you tengah tengok ni, you boleh tengok label dekat atas ni, XAU USD 1 hour untuk gold. Maksudnya ini adalah chart gold. Ini adalah tempat you tengok harga dia turun naik. Ini kat bawah ni pula adalah masa dia. Okay. You boleh tukar daripada nak tengok daily chart. Maksudnya tiap-tiap satu candle ni mewakili satu hari. 4 hours maksudnya tiap-tiap satu candle ni adalah pergerakan untuk 4 jam. Alright. 1 hour. Ni candle tiap-tiap 1 jam. So kalau you tengok 1 jam, you kena lukis. Oi, sampai sini dia jatuh balik. Okay, ini adalah resistance. Right. Turun sampai sini, dia patah balik di atas. Okay, ini adalah support. Alright. Tapi you baru lukis untuk 1 hour. Okay. So kita buat apa? Tu kena lukis untuk 15 minit pula. Oh, nampak tak? Dekat 15 minit pun ada support resistance dia yang tersendiri. Alright. Dekat 5 minit pun ada, dekat seminit pun ada. So kerja dia banyak. Tapi kalau yang tak faham apa perkataan maksud yang tadi saya cakap tu support atau resistance, okay, kalau you tak faham, itu adalah orang kata apa? Sebab tu kena belajar dulu nanti. Alright. Tadi saya tengok komen dalam grup Telegram kita orang. Okay. Saya tengok dalam grup Telegram tadi. Ramai yang kata tengah duduk buy dan sell untuk chart 15 minit. Betul? Bestnya ada alert. Yes. Okay. Alright. Function ada alert ni sebenarnya macam ni lah alert tu keluar. Maksudnya nampak tiap-tiap alert akan keluar di sini. Alright. Akan keluar apabila dah sampai zone, dah keluar zone, dah sampai dekat dah terkeluar daripada Bollinger Band. Semua kita boleh set dekat sini. Alright. So bila chart yang kosong macam ni, alright, kita apply template kita. Alright. Okay, ini adalah software JETS. Okay, kalau you nampak ini adalah software JETS. Dekat sini minggu lepas saya ada terangkan pasal minggu-minggu sebelum ni saya ada terangkan pasal JZone. Okay, kalau yang tak tahu boleh tengok video-video yang sebelum ni. Okay, JZone ni semua adalah apabila sistem sendiri dah jumpa support dan resistance, makin banyak kali dia test, dia akan berubah daripada new, daripada weak menjadi strong, makin di test dia akan convert menjadi extreme. Boleh guys?
So maksudnya you tahu tiap-tiap kali dia masuk, dia tak boleh nak tembus, automatically dia akan jatuh balik, maka sesuai untuk you sell. Okay, contohnya ni dah ada strong support kat sini. So every time dia masuk zone ni, you buy. Masuk je zone ni, you buy balik semula. Masuk je zone ni, you buy balik semula. Boleh guys? Okay. Okay. Yang baru masuk, boleh tak sharekan dekat Facebook? Tolong sharekan video ni. Okay, alright. So, itu adalah yang sebelum-sebelum ni yang kita belajar. Tak apa Abang Bashir, Zainul. Kita pun baru mula ni. Saya pun baru recap je ni. Alright, yang seterusnya, sebelum ni kita ada tengok trending. Yang you tambah ni, trending. Maksudnya, keseluruhan dia adalah channel dia tengah upward. Alright, dia tengah respect channel. Alright, so dia tengah menunjukkan dia masih lagi bermain dalam channel ni. Kalau dia break channel ni, dan kita boleh tahu dia masih lagi akan downtrend. So selagi dia main dalam channel ni, dia up and down, retrace dia kat dalam ni. Tapi kalau the moment dia break, maka dia dah jadi bukan retracement, dia dah jadi reversal. Boleh? Okay. Apa penting kita tahu semua tu? Barulah kita tahu untuk long term kita should buy ataupun sell. Okay guys? Alright, yang seterusnya yang you nampak ada perkataan-perkataan kat sini ni, yang nampak macam serabut ni. Alright, ini adalah candlestick untuk bagi tahu dia adalah price action untuk buy ataupun sell. Buy ataupun sell. So, kita ada je 21 jenis pattern yang dia boleh detect. Okay, software ni boleh detect 21 pattern candlestick untuk confirmkan untuk buy atau sell. Alright, okay. So satu lagi features dia yang saya rasa best juga adalah kalau you tak nak, you boleh tutup. Okay. Alright, you boleh hilangkan. Tadi kan ada tulisan banyak-banyak, you boleh hilangkan. Kalau you nak ada balik, you just klik balik, maka ada balik. Alright, kalau rasa macam tak nak nampak tulisan-tulisan tu, klik kat sini. Tengok semua tulisan tu dah hilang, dah jadi tak serabut sangat dah. Okay guys. So hari ni sebenarnya saya nak terangkan satu lagi komponen yang paling best dalam dia. Alright, sebab kita kena tahu apabila dia sampai support atau resistance, dia boleh berlaku dua perkara, betul tak? Iaitu boleh berlaku sampai sini, boleh berlaku reversal ataupun breakout, betul tak? Apabila sampai support atau resistance, boleh berlaku apa guys? Boleh berlaku reversal ataupun breakout. So kat sinilah decision making kita, proses decision making kita. Boleh tak guys? Faham? Breakout atau reversal. Tapi decision making point adalah di tempat-tempat yang ada zone. Okey. Kalau dah ada tempat decision making, kenapa kita nak ada terlampau banyak confirmation? Okey. Confirmation dia adalah contohnya dekat sini. Nampak tak Bollinger Band dekat sini? Dia tengah menguncup, betul tak? Dengan menguncup. Maka bila dia breakout arah mana, kita boleh tahu sama ada ini adalah reversal ataupun breakout. Sebab karakter Bollinger Band adalah untuk detect momentum. Alright? Dan apabila candlestick dah keluar daripada Bollinger Band, biasanya dia akan buat reversal. Okey. So contohnya lah kat sini kan. Saya bersihkan dulu. So contohnya kat sini, dah keluar daripada Bollinger Band, dah sampai strong resistance. You rasa jadi apa guys? Sebab tadi saya cakap, biasanya kalau terkeluar daripada Bollinger Band, nature dia biasanya dia akan buat apa guys? Yes. Boleh berlaku reversal, betul tak? Puan Sanggita je yang seorang share dekat siapa nama dia? Dekat Facebook Yang lain semua tak share lagi. Alright.
Okay. Minta tolong share dan juga komen sikit. Bila I tanya soalan tu tolong komen. Okay. Alright. Abang Zulfahmi pun ada dekat dalam Zoom. Okay. So apa yang berlaku adalah kenapa I masukkan juga Bollinger Band. Bollinger Band ni adalah satu di mana dia nature dia detect breakout dan juga reversal. Contohnya dekat sini, bila dah terkeluar candle, you tahu dia akan buat reversal. So bila keluar zone dan dia terkeluar daripada Bollinger Band, dia try nak masuk balik, you boleh detect kat sini sebenarnya dia bakal berlaku reversal. Betul tak guys? Bakal berlaku reversal. Correct. Okay. So bila dah sampai kat bawah ni, alright. Bila dah sampai kat support, okay, 2-3 kali dia test kat sini dan Bollinger Band dah menguncup. Alright. Maksudnya dah hilang momentum. Lepas tu you nampak Bollinger Band mengembang balik semula dan dia kembang dan candle breakout ke arah atas. Maka you tahu you punya momentum untuk buy adalah strong. Faham? Sebab tu kita combinekan beberapa technical analysis, iaitu yang ini memang dia buat analisis pada zone. Yang ini adalah di mana kita untuk detect sama ada dia strong bila dah sampai zone tu, strong untuk buy ataupun sell. Boleh guys? Dia strong untuk buy ataupun sell. So bila you ada extra confirmation, you lagi confident nak masuk position. Faham tak? Yes. Okay, Yas Daim kata, bro, mana nak beli software ni? Okay, Yas Daim, I suggest you register untuk kita punya event 26 hari bulan ni, iaitu Projek Labo Saham Global. Kalau you all nak belajar. Okay? Sebab kalau you nak orang kata apa, ilmu yang I ni, kalau I bagi sahaja, percayalah, you dapat software ni pun you masih akan macam mana nak baca pun still akan ada lagi. So my suggestion is datang 26 hari bulan tu kita orang bagi explanation penuh. Okay, so register untuk event kita. Okay, so kalau ada Jedi Troopers kat sini, tolong sharekan, tolong PM dia, bagi link untuk register kita punya projek Labo Saham Global 26 hari bulan ni. Alright, so ramai tanya, I nak pakai zone sahaja. Okay, boleh, tapi bila you gunakan konsep trading pakai support resistance, okay? Siapa kat sini yang trade menggunakan support and resistance, guys? Siapa yang trade kat sini, dia punya, kata apa? Trade pakai support and resistance. So, okay, kalau you nak tahu sebenarnya analisis yang paling strong untuk trading, okay? Analisis yang paling strong untuk trading adalah menggunakan support resistance. Tapi orang salah faham bila support resistance, dia tahu horizontal support resistance je. Alright, sebenarnya support resistance in total ada 5 jenis. Alright, 5 jenis, iaitu horizontal support resistance, ada zone, ada trend line, ada Bollinger Band. Alright, dan juga imaginary support resistance, iaitu apa nama dia, kita panggil sebagai Fibonacci. Alright, so itu semua adalah adik-beradik dalam komponen support resistance. So yang selalu terkantuk itu apabila menggunakan indikator siap-siap. Kalau pakai indikator yang masalah dia jadi macam data dia jadi terlampau, sama ada dia jadi delay ataupun dia bagi fake information. Siapa yang pakai RSI ataupun stokastik, dia lama blanker kat atas tu. So maksudnya analisis tu agak, orang kata apa, dah delay dan tak accurate. You nak gunakan indikator boleh sebagai, orang kata apa, reference terakhir you, bukan first reference you. Faham tak guys? Okay? Boleh? Sorry guys, Facebook ni I kena keep on refresh. Okay guys, so I sharekan balik kenapa sebenarnya komponen-komponen ni I masukkan ni menjadi satu software yang boleh membantu you all dalam trading. Okay, kalau you tengok zone dah ada dekat sini dah. Zone maksudnya strong.
Maksudnya you tahu ini harga yang paling susah dia nak tembus. Agak-agak kalau dia tembus harga ni apa jadi guys? Kalau dia tembus pada harga ni apa jadi? Breakout. Yes. Okay. Ha. So you tengok. Next, kalau dia breakout, you nak tahu dia nak pergi harga sampai mana pun boleh. Tak ada masalah. Dia dah labelkan siap beberapa harga. Maksudnya kalau you sendiri kena buat technical analysis, you kena buat kerja ni manual. Tapi kerja ni software dah buatkan siap-siap untuk you. Tunggu dia breakout, you tahu you nak hold position tu sampai mana untuk TP dekat mana. Faham? Ha. So banyak komponen dalam trading ni yang you kena faham. Okay? Alright. So kenapa I masukkan lagi Bollinger Band? Bukan Bollinger Band biasa. Bollinger Band ni adalah, okay, I tunjuk kat you all. Okay. J-Band. Okay. So kalau you nak enable alert untuk J-Band, maksudnya you boleh set dia untuk bagi enable notification features. Contohnya I enable kan. Maka setiap kali candle terkeluar daripada Bollinger Band, maksudnya you tahu dah berlaku breakout dan bakal berlaku reversal, dia bagi alert pada you. Okay, contohnya so you akan dapat alert macam ni nanti. You akan ada table alert dan dia keep on update. Dia akan keep on update. So maksudnya you akan kerap dapat update dan you tahu mana instrumen yang tengah breakout daripada Bollinger Band, yang mana dah sampai kat dalam zone untuk membantu you membuat keputusan lebih accurate. Okay? Alright. Ramai yang tanya kenapa tak jual software je. Bukan kita tak nak jual software sahaja. Sebab kita pernah jual software, lepas tu claim, orang tu rupanya tak tahu langsung pasal trading, dan suddenly dia kata, I pakai jugalah tapi tak adalah bantu sangat. Bila tanya, tahu ke fungsi-fungsi dia? I tak pernah tahulah pula. Maksudnya, you bukan tak faham JETS. You tak faham apa itu technical analysis. Sebab JETS tu adalah untuk membantu you membuat technical analysis yang you kena buat secara manual. Alright? Kena buat secara manual. Cuma kita dah buatkan software tu sangat orang kata apa? Complete untuk you bagi semua information yang you nak trading dalam tu, semua ada dalam tu. Bila nak buat keputusan, apa yang you kena consider, semua ada dalam tu. Alright? Okay, so itu adalah orang kata apa, macam mana kita membuat keputusan dalam bertrading. Alright, so kalau yang nak tahu lebih lanjut, okay, saya berminat dengan software ni. Alright, my suggestion is datang untuk projek Labo Saham Global. Alright, geng-geng yang ada kat dalam ni pun tolong sharekan. Alright, tolong sharekan link tu kepada geng-geng yang sedang bertanya ni, supaya dia boleh datang 26 hari bulan tu, you dengar apa I nak orang kata apa terangkan daripada platform, apa instrumen lain yang you boleh trade guna JETS. I nak cakap guna JETS ni, kita orang trade gold, kita orang trade stock market, kita orang trade forex, kita orang trade binary pun. Kalau yang tak tahu binary tu apa, semua datang dengar nanti. InsyaAllah kita orang akan terangkan. Boleh guys? Okay, so siapa yang nak datang untuk event 26 hari bulan nanti? Kalau pakai platform lain, bila kita apply metafor, ada tak tarikh luput sebab tak guna metafor? Tak, you beli license. Maksudnya you nak pakai, ikut tarikh yang you belilah. Tak ada masalah. Tapi make sure you beli real account, you buka real account. Sebab kalau you buka pada demo, lepas 3 bulan dia orang akan luput. So buat real account. Boleh? Kalau you nak trade kat tempat lain pun tak ada masalah. Okay? Alright. Okay, so make sure register. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay?
Alright. So, I bagi tahu komponen-komponen ni kepada korang supaya untuk memudahkan korang trading. Satu, sepatutnya kena buat secara manual. Korang nak tengok apa beza kalau kena buat sendiri dengan ini adalah software, ini adalah yang kosong. Sila buat daripada kosong. Sila buat daripada scratch. Dan kena buat daripada 1 day, 4 hours, 1 hour, 30 minit, 15 minit, 5 minit, 1 minute. Okey, sila buat sekarang. Dan tolong siapkan dalam masa 5 minit. Boleh? Tolong siapkan dalam masa 5 minit. Sekarang. Bermula sekarang. Boleh guys? Siapa nak ambil cabaran? Boleh guys? Cuba. Kita buat technical analysis bermula daripada 1 day sampai kepada 1 minit. Okey, boleh? Siap color-color. Boleh guys? Marah. Okey, bukan marah. Nak bagi tahu kat korang, bagi tahu pemahaman yang betul. Diorang kadang-kadang, apa guna JETS ni? JETS ni untuk I buy dengan sell ke? Signal buy sell ke? Bukan. Dia adalah membantu you tahu kat mana tempat yang paling potensial untuk buy dengan sell. Kalau sekalipun you all jenis yang suka ambil signal daripada grup lain, tak apa. You gunakan JETS untuk tahu kat mana you nak trade. Ni beza yang tak ada technical analysis, yang you kena lukis daripada scratch. Ini yang dah siap technical analysis. Yang mana satu korang nak? Dah ada depan mata korang. Nak ke? Kalau Jedi dah ajar korang, dah masuk masterclass kita orang semua, lepas tu balik, okey, pergi balik lukis sendiri setiap satu ni. Mesti akan jadi stres balik semula, lama-lama give up, betul tak? So, kalau ini dah ada depan mata, percayalah. Saya ada student, alright? Daripada bulan 1 hari tu sampai hari ni keep on making profit and making more every day, dan diorang tak give up lagi sebab diorang ada confident bila pakai software ni, diorang keep on making profit. Betul tak guys? Boleh saya dapat komen daripada semua geng-geng master student kita? Jangan bikin malu guys. Okay. Malam ni ramai yang tengah tengok korang. Okay. Dekat Zoom banyak orang yang tengah komen. Alhamdulillah. Okay. Kalau siapa yang ada dekat dalam Facebook tu. Alright. So, JETS ni dia macam signboard untuk abang dengan akak. Kalau dalam trading tu. Bila dah sampai jalan tu, dia bagi tahu, okay, lagi berapa kilometer ada simpang kat depan. Okay, kita kalau dalam berjalan pun kita suka ada signboard, ada information, betul tak? Sama juga dengan JETS ni, apa yang you nampak adalah dia dah bagi tahu, okay, ini adalah strong resistance. Kadang-kadang susah nak breakout daripada sini. Okay, kalau you nampak reverse, you nampak. So you nampak tak, tiap-tiap kali ada new support and resistance, you nampak dia keep on appear. Okay, sekarang dah sampai new support. You tengok sama ada dia reverse daripada sini ataupun dia breakout. Kalau you breakout, you boleh sell mungkin sampai sini. Faham tak? Okay? So dekat sinilah tempat you buat decision untuk buy dan sell. Right? Bila dah pecah zone ni, alright? Maka you dah tahu you boleh buy ataupun sell. So macam sekarang tak agak-agak nak buy ke nak sell. Okay? So you tunggu you punya decision tu dekat situ. Ini adalah point-point untuk membuat decision making guys. These are the point that you do as a decision making point. Bukan dekat tengah-tengah ni. Okay? Ramai orang buat decision masa tengah trending. Alright? Bila nampak fluctuate, oh lama aku dah salah decision. Padahal sebenarnya tempat yang korang entry, position tu salah. Okay? Alright? Okay, so saya nak simpulkan dulu apa kegunaan hari ini, sebab agenda kita adalah kita nak terangkan apakah kegunaan J-band. Okay, kenapa dia macam, rupa dia macam Bollinger Band, cuma beza dia bila you break out daripada ni, you akan terima alert. You akan terima alert macam ni. Okay, katakan gold dah pecah Bollinger Band untuk chart 1 minit. Alright, dia dah memberi alert kepada you. So, you tahu, okay, kalau dah pecah Bollinger Band, biasanya akan berlaku reversal. Kat mana potential dia?
Oh, you tengok kat depan ni, dah pecah-pecah-pecah, kat depan ni pula ada zone. Okay, aku rasa ini tempat paling potential untuk sell nanti. Okay, alright. So, sistem ini dibuat untuk memudahkan you all dalam nak bertrading. Okay, alright. Kalau nak tahu lebih lanjut, insya-Allah saya akan terangkan lebih lanjut masa event pada 26 hari bulan, iaitu projek Labo Saham Global. Alright. Kita bukan sahaja tengok software ni, masa tu I akan beritahu apa lagi lain potential yang you boleh gunakan software ni untuk bertrading. Okay? Alright? Okay, itu Puan Syida, insya-Allah. Alright? So, ramai yang masuk melalui Zoom hari ni Okay. Patut tak ada ramai sangat dekat Facebook. How to get this software? This my first time to ni. Janadin Jana. Okay, Janadin Jana, you can join our event, registered for our event. Alright, we will let you know how to get the software, and we will let you know how to actually use the software and where all the platforms that you can use the software and instrument that you can get profit out from applying the software. Okay, alright, so we will explain more on the 26th, because if today I say yes, I can sell you today, no problem guys, right? I can sell you guys today, no problem, but percayalah, a lot of people gonna come and complain, yeah, I can see where it goes up, but I don't know what to do when it come to the zone, I don't know what to do when it come to the trend line, I don't know, can you teach me? There you go again, that we go back to the basic, that we need to understand this thing, correct? Right? So my suggestion is join our event on the 26th. Alright, so we will teach you, we will guide you, we will tell you all the opportunities that you can get from using the software at multiple instruments, and how to use it on the Meta4 and Meta5 platforms. Not necessarily you need to trade on Meta4 and Meta5, but you apply the software at Meta4 or Meta5. Alright, but you can trade on other platform as well. You can trade on the Saxo, you can trade on Binary, we can trade on Webull, Tastywork, no problem. But we gather all the information from this software, because you need to understand, we assume this thing as our analysis. Okay, tempat kita membuat analisis. Chart ni untuk analisis, untuk mendapatkan information. The moment that kita dapat information, kita dah tahu apa kita nak buat. Tak kisahlah you nak buat decision tu di mana pun, tak ada masalah. Okay? Speed up the analysis process. Correct bang. Sebab orang tak faham, dia ingat kalau software ni dekat Meta4 tu jugalah dia kena trade, dekat situ lah dia kena. Bukan. Information tu kita baca di sini. You want to make the decision dekat phone, you nak buat decision dekat laptop tu sendiri, you nak buat dekat Saxo, alright, atau you nak buat dekat Binary, tak ada masalah, but you gather the information here. Macam TradingView ataupun investing.com, kita gunakan dia sebagai reference kita untuk mendapatkan information, correct or not? Tapi sebenarnya kita nak buat transaction tu, kita buatlah transaction di trading platform kita. Okay, alright. Okay, so insyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Saya dah nak terangkan pasal J-Band. Alright, J-Band, Jedi Band. Kenapa Bollinger Band tu kita panggil sebagai J-Band? Sebab kalau you pakai Bollinger Band biasa, Bollinger Band tidak memberi alert apabila dia breakout daripada Bollinger Band punya upper band ataupun lower band. Alright, so bila you dapat alert, you lagi seronok untuk buat analisis. Betul tak guys? You lagi seronok untuk buat analisis sebab you boleh buka laptop you, boleh buat kerja lain. Alright, you nak baca buku ke, you nak buat assignment ke, you nak buat kerja office you ke, pop, then suddenly keluar alert. Okay, alright, what is going on? Alright, okay, ni dah keluar Bollinger Band. Oh, nak dekat-dekat sampai zone. Okay, alright, so I know how to make decision. Maksudnya all the process that been taking time, your tedious process, your orang kata apa, taking time punya proses, semua dah dipermudahkan urusan dia. Alright, so bila keluar alert,
You masa tu baru you kena fokus apa yang you nak baca pada chart you, dan you boleh buat decision masa tu untuk buy atau sell. Boleh? So basically you dah tak penat sangat, alright? So you lebih fokus untuk buat keputusan. Okay? Alright? Okay guys, so hari ni macam mana session kita? Informatif? Boleh? Complicated ke? Saya harap kita punya ni dia mudah untuk you terima dan faham. Okay? Alright? Saya harap you all boleh faham dengan mudah apa yang kita jelaskan baru tadi. Dan I harap you boleh nampak potential you all nak trading. You nampak software ni boleh membantu you dalam nak membuat technical analysis. Boleh? So, bila dengar ni jangan takut. Dia sebenarnya dah di-automatedkan. Proses tu dah di-automatedkan. Alright? Dalam business, one part of the business is always about, satu, kita kena ada staff. Yang kedua, kita kena ada automatickan business. Automated. The business should be automated. Alright? So, performance company kita akan naik. So, sama juga dalam trading. Bila you dah automatickan proses dia, you tinggal nak buat decision making, it will be more effective. Alright? No problem. Zainul, I terangkan kat you, sebenarnya apa yang you buat adalah seolah-olah you ada business dan you ada software untuk automatedkan supaya you punya decision making tu dah ada data semua. Alright? Terima kasih Abang Ali. Abang Ali since 2019 follow kita. Time lockdown baru boleh buat duit sangat-sangat dengan Jets. Yes, insyaAllah. Boleh Puan Syida. Alright. Akhir kata, saya macam biasa guys, sebelum kita habis, kita sentiasa akan kita buat satu motto, iaitu May the profit be with us. Okay guys? So itu adalah motto kita, di mana kita mendoakan you, saya dan semua kawan-kawan kita untuk profit. Alright. So sampai sini saja. Saya ucapkan akhir kata terima kasih. Assalamualaikum dan may the profit be with us. Okay guys? Alright.